Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Video ini adalah respon ringkas kepada Ustaz Azmi. Ustaz Azmi dalam video terbaru beliau mengatakan bahawa dia telah menang. Saya bersyukur sebab Ustaz Nodros dia bersetuju bahawa orang awam memang tidak wajib mengetahui dalil pun. Dia bersetuju bahawa orang awam memang tidak wajib mengetahui dalil pun sebelum beramal. Ini pun Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ini bagi saya satu kemenangan lah di pihak saya. Sedangkan Ustaz Nodros tidak pernah mengubah pendirian. Malah sejak dari awal pendirian Ustaz No adalah bahawa orang awam boleh bertaklid. Saya meminta Ustaz Azmi perjelaskan posisi beliau sebenarnya. Kalau awam, kenapa minta dalil? Dan kalau anda awam seperti yang anda jelaskan, bila Ustaz Syihab kasih dalil, awak nak buat apa dengan dalil tu? What are you gonna do with that evidence? Itu soalan saya. Tetapi Ustaz Azmi pergi pusing seolah-olah saya mendakwa wajib kepada semua orang awam sebelum beramal dengan sesuatu amalan kena tahu dalil dia. Padahal di dalam minit 1:24 saat hingga ke minit 1:36 saat saya ada sebut kalaulah orang itu seorang penjual nasi lemak contoh dan dia tak belajar usulul fiqh, wajib kepada dia untuk tahu dalil. Caklah balik Ustaz Azmi, oi. Nak ajak muzakarah, kena dengar dulu video betul-betul. Macam mana nak berbincang? Kalau macam mana nak muzakarah kalau position orang yang awak ajak muzakarah ataupun awak tak jelas lagi. Nampaknya Ustaz Azmi mengangkat bakul sendiri dan mengangkat diri menjadi jaguh. Kemudian Ustaz Azmi telah melakukan satu falasi atau mughalatah apabila dia tidak fokus dan tidak menjawab soalan, poin dan hujah yang dikedepankan oleh Ustaz Nur. Falasi ini disebutkan sebagai red herring dengan appeal to grammar mistake, iaitu dengan mendivert dan mengelak daripada menjawab hujah dengan memalingkan fokus kepada kesalahan tata bahasa, dalam kes ini Ustaz Nodros. Kalaupun Ustaz Azmi mahu membetulkan nahu dan tata bahasa Ustaz Nur, bagus, dipersilakan. Tetapi setidaknya selepas membetulkan kesalahan tersebut, dia boleh sahaja memberi respon dan menjawab hujah yang telah dikemukakan oleh Ustaz Nur. Muqara'atul hujjati bil hujjah, hujah lawan hujah. Tetapi malangnya sebahagian besar daripada video respon beliau tersebut hanyalah mengulas tentang kesalahan baris tanpa mempedulikan langsung hujah dan poin yang telah dikemukakan oleh Ustaz Nur. Hal yang sama kita boleh buat sebenarnya kepada Ustaz Azmi, menggunakan logik dan falasi yang sama sebagai ilzam. Contoh, Ustaz Azmi telah gagal menjaga hukum yang paling asas dalam bahasa Arab, iaitu berkenaan dengan hukum hamzah wasal. Kaedah menyebutkan bahawa hamzah wasal tidak disebut dan tidak dibunyikan apabila dia berada di pertengahan kalam, di pertengahan ayat. Contoh seperti Bismillah, hamzah wasal di ismu itu tidak dibunyikan. Kita tidak kata Bismillah, tapi kita kata Bismillah. Itulah peranan hamzah wasal, dia menghubungkan antara perkataan sebelum dan selepasnya. Minar Rahman, kita tak kata Mina Ar-Rahman ataupun Min Ar-Rahman, kita kata Minar Rahman. Kita kata Rabbul Alamin, kita tak kata Rabbu Al-Alamin. Ini perkara basic. Dalam kes Ustaz Azmi, dia ada menyebutkan la yajuzu at-taqlid. Annahu la yajuzu at-taqlidu fi masail al-i'tiqad. La yajuzu at-taqlidu, la yajuzu at-taqlidu. Ini mai mana ni? Sedangkan hamzah wasal tidak boleh disebutkan, dinutukkan dengan sepakat ahli lughah apabila ia berada di pertengahan kalam. Bacaan yang betul adalah la yajuzu at-taqlidu, bukannya la yajuzu at-taqlid, tanpa membunyikan hamzah wasal itu. Kami juga boleh membangkitkan hal yang sama, tetapi kami tidak mahu turun serendah itu untuk melayan Ustaz Azmi. Kesalahan ini bukan hanya sekali sahaja dilakukan, malah dapat dikesan beberapa kali apabila dia membaca kitab. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ba'da salatihi as-subha li rajulaini lam ba'da salatihi as-subha ba'da salatihi as-subha. Sedangkan bacaan yang betul adalah ba'da salatihi subha, tanpa membunyikan
hamzah wasal itu, wahai Ustaz Azmi, menunjukkan bahawa sememangnya Ustaz Azmi gagal asas bahasa Arab. Atau bak kata Ustaz Azmi, mungkin memang Ustaz orang awam lah. Seterusnya, ini kalau menggunakan logik dan falasi yang samalah. Ustaz Azmi juga mematikan baris hujung, dan hal ini juga adalah hal yang asas dalam bahasa Arab, iaitu baris i'rab janganlah disorokkan, janganlah dimatikan. Ustaz Azmi kata kitab, Ustaz Nur boleh tengok kitab ni, Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Boleh tengok dalam kitab Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Mulakhas Qawaid Al-Lughatil Arabiyyah. Bariskanlah kitab itu, Mulakhasu Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Kenapa nak taskinkan? Adakah kerana Ustaz takut salah juga? Kemudian Ustaz Azmi mengatakan Ustaz Nur membaca hatta taskunu nafsuhu itu adalah salah, 100% salah. Ustaz kata lepas hatta itu mesti mansub. Hatta tu adalah huruf nasab, dan fi'il mudhari' selepas hatta mesti mansub. Hukum dia mesti dinasabkan, dibaca fathah. Fi'il mudhari' selepas hatta mesti mansub. Mesti, Ustaz kata mesti. Ustaz Azmi mengatakan bahawasanya membaris depankan fi'il mudhari' selepas hatta adalah perkara yang mesti. Maknanya tak ada ruang lah untuk membaris depankan fi'il selepas hatta. Adakah begitu? Tidakkah Ustaz Azmi belik atau buka kitab-kitab nahwu yang lain, dan bukan hanya melihat mulakhas, dan lihat sekalian banyaknya syawahid yang tidak mesti marfu' selepas hatta. Antaranya adalah qiraat Warsh yang menyebutkan hatta yaqulur rasulu, marfu' selepas hatta atas sebab-sebab dan alasan yang tertentu. Dan juga syawahid lain yang terdapat dalam kitab nahwu. Boleh tengok umpamanya dalam Mu'jamul Qawaidil Arabiyyah oleh Abdul Ghani Ad-Daqar. Dia kata hatta boleh merafakkan fi'il mudhari' dengan 3 syarat. Yang pertama, an yakuna halan aw muawwalan bil hali. Konteks ayat itu memberi maksud sekarang, bukan masa depan, tapi yang berlaku sekarang atau hampir dengan sekarang. Contohnya, marida Zaidun hatta la yarjunahu. Jadi yarjuna ini marfu'. Yang kedua, an yakuna musabbaban amma qablaha, yakni B adalah kesan daripada A. Mesti A dulu baru B. Jadi tak bolehlah kita kata sirtu hatta tatlu'u syams. Ini salah, sebab kita berjalannya kita tu tidak ada kaitan dengan terbit matahari. Jadi dalam ayat ini mesti di baris ataskan, sirtu hatta tatlu'u syams. Tapi kalau A dengan B ni ada kaitan, maka boleh dibaris depankan. Yang ketiga, an yakuna fadlah. Ayat itu mestilah fadlah, bukan umdah, yakni boleh dibuang daripada ayat dan masih memberi makna yang difahami. Contohnya adalah sairi hatta adkhulaha, kerana sairi ini mubtada dan tidak ada khabarnya. Malah hatta adkhulaha inilah dia jumlah yang mengambil tempat khabar untuk sairi, dan jumlah hatta adkhulaha ini adalah umdah. Maka apabila dia umdah, maka wajib dibaris ataskan hatta adkhulaha. Tetapi pada ayat yang lain, sairi amsi hatta adkhuluha, ini dibolehkan dibaris ataskan hatta adkhuluha. Lam itu berbaris atas. Kerana apa? Kerana hatta adkhuluha ini bukanlah umdah, ia adalah fadlah. Kerana jumlah sairi amsi ini telah memberi faedah makna yang sempurna. Okay? Sairi ini mubtada dan amsi ini adalah khabar, dan perkataan amsi ini mabni alal kasri. Jadi ada dalam banyak hal fi'il mudhari' marfu' selepas hatta. Boleh juga lihat dalam syarah Syudzurudz Dzahab oleh Ibnu Hisham. Dia membawa beberapa syawahid. Sirtu hatta adkhuluha, sekiranya ia memberi maksud hal. Syaribatil ibilu hatta yaji'ul ba'iru yajurru batnahu. Selepas hatta fi'il yaji'u, baris depan. Boleh. Marida Zaidun hatta la yarjunahu. Hatta, ada hatta selepas hatta yarjunahu, fi'il mudhari' marfu' dengan nun. Juga Ibn Hisham membawakan contoh yang lebih kurang sama dengan ayat yang dikut daripada soalan Darul Ifta, yakni sa'altu an hadhil mas'alati, aku bertanya
tentang soalan ini, hatta la ahtaju ila soal, boleh dibaris depankan ahtaju, kerana perkaitan antara soalan dan jawapan itu sangat dekat. Perkaitan antara soalan dan jawapan itu sangat dekat. Yang ini berhasilnya ketidakberhajatan dia kepada bertanya lagi itu dengan mendapat jawapan adalah sejurus selepas dia bertanya. Dia tanya, dia dapat jawapan dan dia tak tanya lagi. Maknanya sangat hampir dan sangat dekat berlaku. Dan dia quote kata-kata Sibawayh. Sibawayh kata, wa'lam anna hatta yurfa'ul fi'la ba'daha ala wajhain. Huruf hatta boleh memarfu'kan fi'il atas dua wajah. Sirtu hatta adkhuluha, boleh. Yakni dukhuluka dukhulan muttasilan bisir, kamu jalan dan sejurus jalan terus masuk. Yakni tidak ada senggang masa yang panjang. Kattisalihi bil fa'i idza qulta sirtu fa adkhuluha, masuk terus. Aku berjalan dan aku masuk. Dia tak ada senggang masa yang panjang. Jadi ketika itu boleh dimarfu'kan. Faddukhulu muttasilun bisyayri kattisalihi bil fa'i, faka'annahu yaqul sirtu fa idza ana fi hali dukhul. Aku berjalan dan aku sampai, aku masuk. Wal wajhul akhar an yakuna ad-dukhulu wa ma ashbahahu al-ana, ay fil an, berlaku sekarang. Taqulu fi dhalika laqad sirtu hatta adkhuluha ma umna, ay hatta innil ana adkhuluha kaifa ma syi'tu. Dan ada banyak syahid yang lain. Laqad marida hatta la yarjunahu, faya ajaban hatta kulaybun tasubbuni, syaribat hatta yaji'ul ba'iru yajurru batnah. Jadi tidak benar dakwaan ustaz bahawasanya selepas hatta itu mesti, ustaz kata mesti, selepas hatta mesti baris atas. Tidak mesti. Ada beberapa keadaan pengecualian yang membenarkan untuk dibaris depankan fi'il mudhari' selepas hatta. Kita akhiri dengan potongan video ini. Saya heran macam mana seorang yang dikatakan sebagai ustaz, sebagai talibul ilmi, benda yang asas ni pun boleh silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.